Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 19 Rajab 1443 kita dapat teruskan bicara kita dalam buku Sunnahmu Amalanku, muka surat 196. Tajuk sunnah ketika mimpi baik atau mimpi buruk. Dia kita ni dua atas dunia ni. Sama ada mimpi tu molek atau mimpi yang tak baik. Jadi bagaimana kita nak menangani masalah ini sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam bab mimpi pun Nabi tak tinggal memberi garis panduan kepada kita bagaimana cara kita nak berinteraksi dengan mimpi, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah kalau bermimpi. Sebab mimpi tu dia akan mari dua. Satu mimpi baik, satu lagi mimpi yang buruk, mimpi yang tak molek. Takrif mimpi, orang tidur nampak. Mimpi nama dia. Lepas tu orang kata mimpi ni dia ada dua, satu mimpi, satu lagi mengigau. Mengigau tidak mimpi. Tidur lelak tidur sekejap, sejuk. Itu dipanggil mengigau. Jadi para jemaah sekalian, mimpi ada 3 jenis. Kita kena jenis dulu, ambil tengok kategori dulu. Mimpi ni ada 3 jenis. Mimpi ketika tidur merupakan perkara normal, perkara biasa bagi setiap manusia. Mesti ada yang kita mimpi, tengok benda-benda. Ada yang bermimpi baik dan ada yang sebaliknya mimpi buruk. Mimpi macam-macam mimpi. Kena kejar ke harimau ke, kena pukul, nyakatok orang, kena bunuh pun ada. Maka apakah maksud mimpi menurut Islam? Apa makna mimpi? Tengok dia punya definisi dulu. Asasnya, mimpi atau apa-apa yang dialami oleh seseorang ketika sedang tidur. Maknanya bila kita tidur, kita tengok peristiwa, itu nama dia mimpi. Dan mimpi ini adalah satu lumrah dan sunnah kehidupan sebagai manusia. Manusia ni dia ada mimpi. Perkara tersebut berkemungkinan disebabkan oleh 3 perkara berikut, sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis tu panjang, kita tengok dia punya apa sebab dia bermimpi tu. Dia mimpi tu kenapa? Kata di Abu Hurairah, kena tulislah, tak ada dalam kitab. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza iqtaraba az-zaman lam takad ru'yal muslim takzib. Bila dekat dengan nak kiamat, orang Islam yang baik-baik, ru'ya, mimpi dia tidak lagi bohong masa tu. Wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Orang yang paling benar mimpi dia, orang yang paling baik cakapan dia. Makna dia ni tak pernah bohong waktu jaga. Kalau waktu jaga duk kelentur orang,
Nak sungguh mimpi molek lah. Wa ru'yal muslim juz'un min 45 juz'an minan nubuwah. Mana mimpi orang muslim tu salah satu daripada satu bahagian daripada 45 bahagian kenabian. War ru'ya salasatun. Tengok ni. Mimpi tu ada 3 kategori. Mimpi ada 3 kategori. Tengok dalam kitab kita ada dah. Yang pertama, faru'ya salihah busyra minallah. Mimpi perkhabaran yang baik itu adalah khabar gembira dari Allah. Mana kita ni orang baik, insya-Allah. Tiba-tiba kita bermimpi. Mimpi tengok benda baik. Apa sajalah benda-benda yang kita rasa baik, maka itu satu khabar gembira daripada Allah. Kadang-kadang kita ni macam-macam kita mikir tiba-tiba kita mimpi benda-benda yang menyukakan kita. Alhamdulillah, itu busyra minallah. Yang kedua, ru'ya tahzinun minasyaitan. Mimpi yang menyedihkan. Mimpi sedih, takut, sedih, macam-macam kita dah. Nyo kejari harimau lah, apa benda jatuh dalam parit. Allahu akbar. Sedar-sedar gosok lutut tengok molek lagi. Nah. Ia hanyalah permainan syaitan dan tidak memudaratkan seseorang jika dia melakukan perkara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas ni kita tengok apakah garis panduan syariat kalau bermimpi buruk. Jangan cerita ke orang, ada, tunggu sekejap. Yang ketiga, wa ru'ya mimma yuhaddithul mar' nafsahu. Mimpi berdasarkan apa yang dialaminya sebelum tidur. Biasakah kita duk mikir sangat satu benda ni, kata orang terbawa-bawa dalam tidur. Itu mimpi dah, kita duk kuat sangat duk mikir ke dia, duk mikir hot tu. Duk mikir apa yang kita fikir tu. Maka mimpi sebegini tidak mempunyai apa-apa makna. Baik. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah. Nabi kata apa sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu tengok mimpi benda yang buruk, benda yang tak suka, tak baik, falyakum falyusalli, bangun solat, wala yuhaddits bihan nas, jangan cerita kepada orang. Yang ni kita ambil lepas pada ni. Hadis ni rawahu Muslim. Jadi para jemaah sekalian, kita sudah dapat berapa kategori mimpi? Ada 3 kategori. Mimpi yang benar, busyra minallah. Iyalah kita duk tunggu-tunggu satu benda yang besar, tiba-tiba kita dapat mimpi isyarat apa yang kita nak tu baik contohnya. Insya-Allah benda tu dapat. Yang kedua, mimpi takut, itu permainan syaitan. Jadi ada SOP dia bagaimana kita nak menangani bila berlaku sedemikian. Yang ketiga, mimpi oleh kerana kuat sangat duk khayal, jadi terbawa-bawa dalam tidur. Yang ni dia panggil adghasu ahlam, permainan tidur biasa. Baik. Bila kita bermimpi, bagaimana cara? Apakah tindakan yang seharusnya, yang sepatutnya dilakukan apabila seseorang itu mengalami mimpi buruk atau mimpi baik? Apakah saranan menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ujung hadis tadi ada dah. Cuma kita nak ambil lagi cerita dia. Tengok dalam buku kita. Tidak dinafikan jenis dan keadaan mimpi sedikit sebanyak memberi kesan pada kehidupan seseorang. Kalau kita duk layan mimpi, dia akan jiwa akan orang panggil ada main dalam jiwa kita. Boleh jadi dengan mimpi tersebut dia menjadi ceria. Duk ingat ke mimpi tu, jadi raja. Tak suka kita dak. Tandi wakil rakyat pun dak, tiba-tiba jadi PM. Nak kata apa? Berat juga ni dak. Sengih duk kedai kopi. Jangan main-main. Ada orang. Kadang-kadang benda orang tak terfikir ni jadi. Cuma janganlah duk layan sangat bab mimpi ni. Nanti nyo belanja air demo balik tu. Boleh duduk sini. Jangan main dah.
Boleh jadi juga dengan mimpi membawa gelisah dan duka. Duduk mikir ni, oh mana lah apa. Jadi kita jangan mikir. Meskipun mimpi bukanlah wahyu bagi manusia biasa, namun kewujudannya pasti membekas dalam jiwa. Ada kesan. Ada kesan. Hakikatnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menjadikan seorang muslim tenang dan gembira dalam hidupnya. Namun malangnya ramai yang mengabaikan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam atas alasan ia hanyalah amalan sunat, bukannya wajib. Hak Nabi sunat itu baik ikut hak saya. Tak, hak dia tu, hak ramalan dia buat tu lebih kadang-kadang lebih diwar-warkan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita bimbang hari ni. Duduk besar benda-benda yang kecil yang tak ada asas. Maka tidak hairan dan pelik jika kita dapati pada hari ini ramai orang dihantui dengan igawan buruk dalam tidur. Bila dia mari benda buruk dalam tidur, memilih dan berusaha untuk pergi bertemu dengan para pentafsir mimpi yang tidak berautoriti. Ini bahaya. Dia pergi tanya orang tu, tanya orang ni. Tanya orang yang tak pandai, jangan. Ana banyak orang WhatsApp, dia kata, Ustaz saya mimpi sekian-sekian. Kata minta maaf, saya tak pandai tafsir mimpi. Kalau nak suruh tanya bab hukum solat, kita jawab. Tapi bab mimpi, nanti kita tafsir tak kena kan nyanyi dia. Dia percaya dengan kita dah. Jadi jangan semua. Cuma kalaulah mimpi dia tu baik, kita boleh beri tafaul. Kita kata insya-Allah kalau tengok ke mimpi ni ada kebaikan ni, insya-Allah. Jadi kita beri satu ketenangan lah bagi dia. Tapi kalau dia mimpi buruk, kita suruh dia ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan cerita dengan orang. Jadi dia orang ni suka tanya orang tu, tanya orang ni. Bukan semua orang yang dia tanya terpandai pun. Saya sendiri sampai hari ni saya mengaku saya tak pandai takbir mimpi. Tak payah tanya. Kalau tanya buat nanya ni. Takut kita tafsir salah kan nanya dia. Tujuan bertanya itu adalah untuk mengetahui rahsia di sebalik mimpi yang dialami. Sedangkan pentafsiran mimpi pada zaman ini kebanyakannya jelas bertentangan dengan kaedah yang diaplikasikan oleh para sahabat dan golongan salafus salih zaman dulu. Macam-macam dia tafsir kursi dia. Bahkan pentafsiran tersebut dibuat sesuka hati, bahkan mengenepikan panduan syarak. Persoalannya, apakah sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak ditimpa perasaan takut dan cemas disebabkan mimpi tersebut? Mari kita semak. Sedap juga ayat dia dah. Yang pertama, bila mimpi buruk, kita kena minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla. Mimpi buruk, kita kena minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan duduk pergi cari tukar-tukar tilik, tukar-tukar ramal yang pandai ya cakapnya, tapi tak reti apa pun. Baik, satu kisah. Ini dia panggil kisah benar yang sahih. Kisah benar yang sahih ni daripada Abu Salamah radhiyallahu anhu qala. Abu Salamah ni sahabat Nabi yang hebat. Dia kata, sesungguhnya aku telah bermimpi sesuatu yang membuatkan aku sakit. La ara ru'ya tumriduni. Mana mimpi dia ni dia jadi sakit dia. Maka aku pun pergi berjumpa dengan Abu Qatadah. Sahabat juga. Jumpa Abu Qatadah, dia cerita. Abu Qatadah pun kata, aku juga pernah bermimpi sesuatu yang menyebabkan aku sakit. Sehinggalah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maknanya bila dia dengar panduan dari Nabi, apa dia buat? Nabi kata apa? Sallallahu ar-ru'ya salihah minallah. Mimpi yang baik itu adalah anugerah daripada Allah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits biha illa man yuhib. Apabila seseorang daripada kamu bermimpi sesuatu yang disukainya, maka janganlah dia menceritakannya kecuali kepada orang yang disukai. Maknanya jangan cerita semua orang lah. Kalau budak-budak learning kat, dia mimpi kat, tulis Facebook lalu, malam saya mimpi sekian-sekian.
Cari penyakit yang belaka. Nabi kata jangan cerita kecuali orang yang kita suka, yang kita pun tahu dia sayang dengan kita. Dia tak akan dengki dengan kita. Ini penting. Itu kalau mimpi baik. Wa in ra'a ma yakrahu, manakala jika dia bermimpi sesuatu yang tidak disukainya atau dibencinya, mimpi yang menakutkan, mimpi yang tak baik, mimpi buruk, falyatfil an yasari salasan, adalah dia duduh 3 kali di belah kiri. Kita sedar tidur tu, astagfirullah, ludah tuf. Tafal ni ludah tanpa air liur. Bunyilah tuf ludah. Kalau kena air liur, orang tino duduk sebelah dia kata warna tirih. Ujian dok apa dok ni tirih warna ni. Lain macam dia. Jadi ludah tanpa air liur. 3 kali. Wal yata'awwaz billahi min syarri syaitani wa syarriha. Kemudian meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan dan kejahatannya. 2. Maknanya kita kena kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ada beberapa bacaan, tuan-tuan boleh tengok juga dalam perisai Muslim. Kita tak bawa perisai. Dalam perisai Muslim tu ada beberapa bacaan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar apabila kita tengok benda yang buruk, benda hotak molek. Selain daripada kita, yang senang sekali auzubillahi minasyaitanir rajim. Itulah mudah sekali ya. Tapi ada lagi riwayat-riwayat lain. Para pelajar boleh tanda di antaranya kita kata a'udzu bikalimatillahi tammah. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Ini doa ni, doa ketika kita mimpi buruk. Baca doa ni. Ini hadis ni dalam dikeluar oleh Imam Malik dalam Muwatta. Di antara bacaan. Kadang-kadang kita dengar doa ni, Tok Imam baca belum akad takbir solat. Tok Imam ni dia tukar doa hak mimpi. Doa takbir solat tu suruh betul sah. Baik. 2. Yang ketiga, tengok hadis tu, belum habis lagi tu. Yang ketiga, kata di Abu Salamah, Nabi kata apa? Wala yuhaddis biha ahadan. Yang ketiga, janganlah dia menceritakan kepada sesiapa pun. Kalau mimpi buruk, jangan cerita pada orang. Isteri sebelah pun jangan kata. Kalau bini tanya, "Mana ludah tu?" A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ni mainan syaitan bakal. Tak usah cerita. Jangan cerita dia kata, "Oh, aku mimpi kita dua berkelahi." Aku mimpi na'udzubillah lah. Suami dia cerai bini ke. Jangan cerita. Nabi kata apa? Kalau tak cerita, fa innaha lan tadur. Tidak akan, syaitan tak boleh beri mudarat pada kita. Mana mimpi tadi akan berhenti gitu saja. Waqala Abu Salamah, dengar ni. Abu Salamah ta'liq balik, ulas balik apa yang dia riwayatkan. Wa in kuntu la'ara ru'ya asqala alayya minal jabal. Sesungguhnya aku telah bermimpi satu mimpi yang bebannya lebih berat daripada gunung. Mana dia mimpi berat sekali. Fama huwa illa an sami'tu hadzal hadis fama ubaliha. Namun apabila aku dengar hadis ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka aku tidak menghiraukannya lagi. Tak usah duduk peduli dengan dia. Kita ludah, auzubillahi minasyaitanir rajim. Kalau kita boleh bangun solat minta selamat dengan Allah Subhanahu wa taala, pedulikan mimpi mainan syaitan itu. Nabi kata lan tadurruhu, tidak memberi mudarat. Tapi kalau cerita jangan gurau. Kalau cerita jadi. Ada seorang kawan, ini cerita benar, pengalaman saya sendirilah. Tak boleh cerita nama orang, punya kena dia orang. Dia mari cerita kan, satu mimpi buruk dia. Jadi kita tak sempat nak stop, habis dah cerita. Patut kalau orang nak cerita mimpi buruk, kita kata, jangan cerita. Tapi dah cerita dah, terlepas. Tak lama, berapa
tak lama sangatlah daripada waktu dia cerita tu dengan peristiwa yang menyayatkan hati berlaku, kita kata sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata, kenapa awak buka rahsia? Kenapa awak cerita? Mu tak ingat ke sunnah Nabi? Dia kata sebab dia percayalah kita ni ustaz. Hak Nabi suruh percaya tu, cerita tu ru'ya sadiqah, kalau ru'ya yang baik. Mungkin cerita hak buruk, kenapa? Tapi apa boleh buat? Amrun qad mada, kata orang menyesal tak berguna, tapi peristiwa itu sampai hari ini memberi kesan dalam jiwa saya. Kesian pada sahabat kita tu lah. Tengok, benda tu jadi sungguh. Jangan. Baiklah. Selesai kita ludah, kemudian kita ta'awuzubillah, ta'awaz minasyaitanir rajim, di antara lafaz yang saya sebut tadi. Kemudian kita kena ubah posisi badan. Tengok nombor 2 dalam ni. Ubah posisi badan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, wal yasta'iz billahi minasyaitani thalathan. Maknanya kita ludah 3 kali, kita minta berlindung dengan Allah 3 kali, auzubillahi minasyaitanir rajim, auzubillahi minasyaitanir rajim, ataupun tadilah auzubillahi min hamzihi wa nafsihi tadi, auzubillahi min ghadabihi wa iqabihi, bacalah. Kalau tak ingat pun hak biasa pun tak apa dah. Auzubillahi minasyaitanir rajim, auzubillahi minasyaitanir rajim, auzubillahi minasyaitanir rajim, wal yatahawwal an jambihi allazi kana alaih. Dan dia kena beralih daripada lambungnya, menukar posisi. Mana kalau kita tidur gini, pusing gini. Yang penting jangan duduk tempat yang sama. Kalau boleh tepat pun kita tukar. Duduk sini pula. Supaya orang panggil berubah tempat, berubah tempat. Allahu Akbar. 3 dah tu. Yang pertama tadi ludah. Yang kedua apa dia? Ta'awuz. Yang ketiga ubah posisi badan. Kemudian yang keempat, daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha." Apabila dia bermimpi, dia tengok mimpi yang dia suka, mimpi yang baik, fa innama hiya minallah, maka itu daripada Allah, falyahmadillah 'alaiha, hendaklah dia puji Allah. Kita kata alhamdulillah, Allahumma haqqiq li ya Allah. Kita kata bila tengok mimpi baik, benda yang kita duk tunggu-tunggu, anak nak boleh cucu ke, nak boleh anak ke, boleh apa saja dah, boleh projek ke, tiba-tiba mimpi dapat, kita kata alhamdulillah ya Rabb, permudahkanlah segala urusan. Sebab mimpi itu baik. Jangan cerita dengan orang, jangan cerita dengan orang. Baiklah. Sebelum saya syarah pada hadis ini, kita baca berhabis kitab ni dulu. Kemudian kita akan huraikan dalam buku yang ada di tangan. Kerana hadis Abu Sa'id tadi rawahu Bukhari, hadis Jabir rawahu Muslim, semua tu hadis sahih belaka. Kerana sifat benar, lihatlah kisah Abu Qatadah dan Abu Salamah. Kedua-duanya mengalami mimpi yang merunsingkan mereka. Dia mimpi berat, menakutkan, bahkan sehingga menyebabkan mereka jatuh sakit akibat memikirkannya. Terlalu memikir kau mimpi ni. Contohlah kita kata kita duduk sini, tiba-tiba mimpi anak kau cucu kau duduk luar negeri itu sakit. Jadi duduk mikir sangat ni, sakit juga tu ayah dia pun, nenek dia. Jangan layan benda tu. Jadi 2 orang sahabat ni sakit dengan sebab mimpi. Dia layan mimpi sakit sehinggalah dia jumpa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila mereka mengamalkan setiap sesuatu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak lagi runsing dengan mimpi-mimpi buruk yang dialami, kerana hadis telah menyebutkan bahawa mimpi buruk seorang tidak akan memudaratkannya apabila dia cukup syarat SOP yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 6 syarat. Kesimpulannya, mimpi baik yang dialami seseorang bukanlah hadir secara kebetulan. Ingat, mimpi baik ni dia tak mari gitu je. Namun sedikit sebanyak terkesan dengan amal perbuatannya ketika sedar. Kita waktu kita sedar, kita banyak doa, banyak bermunajat, banyak minta dengan Allah, doa, akhir kali masuk dalam mimpi kita, dapat yang kita nak tu.
Itu dipanggil busyra. Bermakna, jika ketika sedarnya dia melakukan perkara yang sejajar dengan perintah syarak, makna kita buat dengan beramalan yang patuh syariah, tanpa mengingkarinya walaupun sedikit, nasaya kesannya dan keberkatannya turut terbawa-bawa termasuk dalam tidurnya. Mana bila kita benar atas waktu jaga, Allah Ta'ala akan beri juga yang benar waktu kita tidur. Kerana itu, marilah kita sama-sama bermuhasabah dan mendidik diri supaya sentiasa bersifat benar dalam percakapan, perbuatan, apatah lagi niat, ikhlas. Mudah-mudahan dengan kesungguhan tersebut akan menjemput keberkatan sepanjang masa, tidak kira ketika tidur ataupun jaga, insya-Allah. Itu dalam kitab kita ni. Baik, sedikit penjelasan lah ataupun huraian. Maka dalam hadis ni, anda tak baca semua hadis kepada tuan-tuan, panjang. Kita kumpul je lah. Kita kumpul supaya dia jadi ringkas. Daripada hadis-hadis yang dibaca tadi, maka dapat kita kumpul kalau mimpi baik apa yang kita nak buat. Tuan-tuan boleh senaraikan, mudah saya buat. Iza ra'a ma yuhibbu. Bila kita tengok perkara yang kita suka, maka kita kena lakukan beberapa perkara. Yang pertama, boleh tulis, sempat. Yang pertama, hendaklah kita puji Allah. An yahmadallah. Alhamdulillah. Hamdan laka ya Rabb. Permudahkan urusan ya Rabbi, apa kita sebut. Karena itu daripada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, yastabshir biha. Kita jadikan sebagai motivasi, sebagai khabar gembira, insya-Allah akan terlaksana cita-cita yang kita harapkan ini, insya-Allah. Dia mimpi ni bukannya sekejap. Nabi Yusuf bermimpi. Berapa lama tuan-tuan? Nabi Yusuf berapa lama mimpi? Dengan dia mimpi, dia ni tengok inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, 11 bintang, sujud pada dia. Berapa puluh tahun kemudian baru jumpa mimpi itu. Jangan kata saya mimpi minggu lepas ni, minggu ni tak mari lagi. Jangan sabar dulu. Kan? Bila Nabi Yusuf mimpi, Yaqub kata apa? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala akhwatik. Mu jangan cerita ke abang-abangmu tu. Sebab abang dia tu ada sifat yang macam-macam. Tapi tuan-tuan ingat, nak sampai ke tempoh dia tu jauh lama sekali. Jadi kita kena khabar gembira ni kan simpanlah dalam hati tu, senyum-senyum seorang. Jangan cerita. Yang ketiga, ya tahaddas biha. Kita boleh cerita mimpi kita ni betul-betul orang yang kita yakin dia ni baik dan dia tidak akan buka rahsia, dan orang yang ikhlas kepada kita. Kita kadang-kadang kita nampak orang ikhlas tapi bermuka-muka dengan kita. Ada juga. Nampak baik tapi tak baik pun. Jadi kalau betul-betul kita yakin, baru kita cerita. Bagaimana Nabi Yaqub alaihissalam, boleh dia bernasihat kepada Yusuf, mu jangan cerita. Jangan cerita, walaupun adik-beradik. Sebab mereka ni macam-macam, aku takut bima syaitan masuk. Yusuf tak cerita. Dia cerita ke ayah dia ya. Tapi kita kena ingat, kata Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi kata, berdasarkan pada hadis surah Yusuf ayat 5 tadi, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Kata di Al-Qurtubi, hadhil ayat ini menjadi dalil jangan cerita mimpi kecuali orang yang betul-betul menyayangi kita dan orang yang pandai menafsir mimpi. Kalau tidak, tak usah cerita. Yang ni mana? Maka Nabi Yaqub pesan kepada Yusuf, la taqsus ru'ya. Jangan biar. Maka di sini tulis tanda tuan-tuan. Di sini kata di para ulama, kalau kita ada perancangan baik, benda-benda yang baik kita nak buat, bukan semua diwar-warkan kepada orang. Jangan. Mana kita ada perancangan strategi, tak usah cerita kepada orang. Saya ni nak buka kedai gini, jual gini, marketing, habis jajah ke orang. Dah. Belum kita buka kedai, orang lain buka dah. Nak kata apa? Potong terik. Dah awak cerita apa orang?
Sebab itulah ada dalam asar atau dalam hadis, ista'inu ala qada'il hawaiji bi kitmaniha fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Hadis ini dia kata ista'inu ala qada'il hawaij bi kitman. Naklah kamu bantu diri kamu untuk menunaikan hajat kamu itu dengan rahsiakan, strategi. Setiap orang yang ada nikmat akan dihasad oleh orang. Jadi jangan cerita orang. Sembunyikan dulu. Kalau dah jadi esok, kita nak panggil waktu nak panggil pembukaan, panggillah orang. Belum terjadi, tak usah buat. Ini katanya hal adi akhrajahu Ibnu Hibban fi Rawdatil Uqala min hadis Abi Hurairah wa sahahu fi Sahihil Jami'. Naam. Baiklah para jemaah sekalian. Cerita mimpi ni panjang, banyak lagi nak cerita ni. Baik, saya ringkas-ringkas. Kalau panjang sikit pun tak apa. Tak, sekali-sekala. Yang ke selesai dah kita berapa adab? 3 adab kalau mimpi baik. Sekarang ni anda nak pindah ke mimpi buruk pula. Iza ra'a ma yakrah, bila kita tengok benda yang tak baik, maka di sana terdapat 6 adab. Berapa adab ada? 6 adab yang dikumpul daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang. Yang pertama, yasta'iz billahi minasyaitani salasan. Kita kena minta perlindungan Allah Ta'ala 3 kali. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim 3 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, yasta'izu billah min syarri ma ra'a. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada benda buruk yang kita tengok. Ya Allah, janganlah terjadi peristiwa itu. Kena makan di harimau ke, apa dia jatuh dalam perigi ke, ya na'udzubillah, ya Allah selamatkan aku daripada benda itu. Cakap dengan Allah ya, jangan cakap dengan orang. Tak usah cakap dengan orang. Jadi sifatut ta'awuz tadi kita sebutkan. A'udzu bi kalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamadati syayatin wa an yahdurun. Yang ketiga, ludah di sebelah kiri. Yabsuq an yasarihi salasan. 3 kali kita ludah belah kiri. Jadi ludah tu tidak ada air liu. Ada setengah riwayat kata liyabsuq ada air liu. Rasa ulama hadis kata tengok keadaan, kalau tak ada orang ludah jelah. Lagi kuat ludah lagi lari syaitan. Tapi asahnya tafal biduni riq. Yang keempat, an yaqum fayusalli. Mana bila kita rasa berat sangat mimpi ni, bangun, ambil wuduk, solat, berdoa pada Allah SWT, minta jangan jadi benda tadi. Yang kelima, an yatahawwal an jambihi. Elok kita pusing tempat tidur tadi. Tempat tidur tadi kita pusing sekejap, sebab tidur ikut sunnah tu belah kanan. Waktu mimpi tak tahu belah mana dah. Menghadap main berlepar berambak dengan harimau ni. Jadi kita tukar tempat tidur, posisi tidur tu tukar. Yang keenam, jangan cerita kepada orang. Jangan cerita kepada orang. Kalau cerita dibimbangi akan berlaku kepada perkara tersebut. Maka Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, fa innaha la tadurruhu. Mana kalau kamu buat aku sebut 6 perkara ini, tidak akan mudarat walaupun mimpi itu berat. Baik, timbul soalan wanita tanya, kalau kami waktu mimpi itu tak solat, tak apalah, ambil bangun ya, tukar tempat tidur, auzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab orang tanya Imam Nawawi, adakah 6 ni kena buat semua atau boleh sebahagian? Kita ludah, kita ta'awuz, kita minta perlindungan Allah Ta'ala, tukar tempat tidur, boleh ke tidak? Nawawi kata yang bari, sepatutnya dijamak semua riwayat tadi, 6 perkara buat semua. Tapi kalau buat separuhnya, ajza'ahu fi daf'i darariha biiznillah. Kalau boleh buat separuh pun alhamdulillah, itu dikira baik. Maka Nabi SAW sebut tidak akan berlaku perkara tersebut, tidak akan memberi mudarat kepada dia. Kalau kita buat benda tadi, maka tidak akan mudaratkan dia, insya-Allah, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena buatlah, jangan tak buat. Jadi kita ni kadang-kadang mudah ya tak. Tak apalah. Kita kena jangan buatlah. Maka
uh, timbul lagi satu peringatan. Peringatan ni bagi anak penting sangat para jemaah sekalian. Di saat orang banyak mengaku bermimpi. Tulis ini, peringatan kepada orang yang mengaku bermimpi. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini daripada Wathilah ibnul Asqa. Dia kata apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Umar dulu. Kita nak ambil hadis dalam Bukhari dulu. Min afral fira, di antara pembohongan yang besar. Tanda tuan-tuan, di antara pembohongan penipu besar, an yuri ainaihi ma lam tara. Dia mengaku dia tengok benda yang dia tak tengok. Saya tengok sendiri. Saya mimpi, dia tak mimpi pun. Ini bahaya. Wa fi lafzin li Ahmad, man uri ainai fil naumi ma lam taraya. Dia mengaku, dia kata dia tengok mimpi, sebenarnya dia tak mimpi. Cerita yang mimpi. Maka ini di antara dosa besar. Hadis Wathilah, min afral fira, di antara pembohongan yang besar, an yadda'ir rajulu ila ghairi abi. Seorang itu mengaku ayah kepada bukan bapa dia. Ini bahaya ni. Orang ambil anak angkat, dia letak bin kepada dia, kalau boleh tukar, tukarlah sebelum mati, sebab kita telah melarikan nasab keturunan orang. Ini pembohongan besar. Kenapa anak orang letak bin kita? Kita nak bela dia, bela, tak apa. Tapi jangan letak bin kita. Kita tak lahirkan dia. Bukan isteri kita lahirkan dia. Dia bukan mari daripada benih kita. Itu dosa besar. Au yuri ainaihi fin naumi ma lam taraya. Mengaku mimpi, benda tak mimpi. Ini ramai orang mengaku ni. Mimpi ni pula zaman kita ni bukan mimpi kecil-kecil. Mimpi jumpa Nabi selalu. Itu sedap. Amalan saya ni, saya sudah bentang dah kepada Nabi ni. Nabi setuju dah. Tu hak mimpi. Hak kata Nabi mari di masjid kita ni lagi besar. Pembohongannya. Yang baik. Masa tak ada. Kalau tidak anak baca syarah hadis, man ra'ani fil manam. Siapa dia tengok aku dalam tidur, fa ka'annama yarani fil yaqazah, seolah-olah dia tengok aku dalam jaga. Panjanglah hadis tu. Rasa kita dah hurai di sini dulu. Baik. Itu yang pertama. Pembohongan besar yang pertama, siapa dia mengaku bapa kepada bukan ayah dia. Mengaku bermimpi, dia tak mimpi pun. Cerita dia mimpi, apalagi kalau mimpi jumpa Nabi, lagi dahsyat. Au yaqul ala Rasulillah sallallahu ma lam yaqul. Ini dahsyat. Dia kata hak Nabi tak kata. Nabi kata, ini Nabi bersabda, mana riwayat? Sebab itulah anak berterus teranglah dengan para jemaah sekalian. Bila anak nak baca hadis ke tuan-tuan sini, saya semak dulu kitab, tengok hadis ni riwayat siapa. Kadang-kadang mari spontan, teringat nak baca hadis. Jadi alhamdulillah dengan adanya alat gadget kita sekarang ni, dalam aplikasi handphone ni, dia ada satu alat nama dia Al-Bahithul Hadithi. Bolehlah sambil-sambil kita duk cakap ni, boleh kita pecek tengok hadis ni sahih atau tak sahih, riwayat siapa, masih ada ruang. Tapi tak tahannya kita ni tak boleh nak buka kitab. Kalau buka kitab, anak murid kata alim ke apa, nak mari mengajar 3 buah kitab bawa. Orang lain ilmu ladun ni cakap perang hadis Nabi. Ulama kata, ulama mana? Seorang ulama tak boleh nak buat nama. Nabi kata, riwayat siapa? Kalau kita tanya riwayat siapa pula, dicelek mata pula. Tak percaya ke ulama. Siapa ulama? Dia sendiri itulah ulamanya, sebab dia baca hadis Nabi tanpa sanad. Ingat baik. Maka 3 dosa besar ini, mimpi, menipu, meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga apa yang Nabi tak kata. Maka kita berhati-hatilah tuan-tuan dan puan-puan. Bukan semua, sebab itulah kata di para ulama, jualan yang paling laris atas dunia hari ini, jual agama. Jualan yang paling laris, at-tijaratu bid-din, jual agama. Ni kalau saya mari sini, bawa air. Air ni berapa ringgit sebotol? Berapa? 2 ringgit? Suya. Ringgit tak main. Suya.
Tapi kalau minggu depan anak mari, alhamdulillah air ini telah dijampi oleh pelajar-pelajar tapis. Berapa puluh naik? RM10. Anak jumpa ada satu masa dulu, air yang telah direndam, sarang anai-anai makan Quran, separuh Quran. Berapa puluh ringgit lah sebotol air. Pasal air ini dia rendah sarang anak-anak. Jadi anak duk tunggu anak-anak makan semua, khotam Quran tentulah mahal lagi harga. Kata di para ahli fikir, dia kata apa? Perniagaan yang paling laris atas dunia ni at-tijaratu bid-din, perniagaan dengan nama agama. Bila kita rasa lemah, tak kuat, nak mencari kekuatan macam mana? Ngaku mimpi jumpa Nabi. Nak suruh orang mai ramai masjid saya ni bukan sakat mimpi-mimpi. Nabi mari semaya sin pun agak. Kita berasa nak pergi tanda. Di mana tempat Nabi solat? Nak solat juga kita pun. Tak payah pergi raudhah dah. Nah, orang lain sibuk pergi ke raudhah, mari sini ya kata. Pakai solat sini. Tuan-tuan ingat baik. Bukan semua orang mengaku kita boleh percaya, kecuali dibuktikan dengan dalil-dalil yang bukti. Mimpi tak ada siapa boleh mengaku. Siapa kita nak kesan mana mimpi? Saya mimpi. Orang tak boleh bawa apa? Aku mimpi. Mana awak tahu? Jadi dia sendirilah dia dengan Allah Azza wa Jalla min afril firah, di antara pembohongan yang besar mengaku mimpi benda tak tengok. Apalagi kalau mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, setakat itu dululah. Panjang lagi bab mimpi ni. Nak dengar cerita mimpi. Satu jilid kitab, nama dia Ar-Ru'a. So jilid. Kalau syarah ni pula, Ar-Ru'a inda ahli sunnah wal jamaah. Tak apalah, suka kata tengok kulit kitab semangat dah tak? Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita break setakat itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan sambung perbincangan kita dalam siri yang akan datang, terjaga tengah malam, apakah sunnahnya? InsyaAllah kita sambung dalam siri yang berikut. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.